Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Baiklah, objektif pelajaran kita pada hari ini, kamu akan dapat membaca hadis dengan betul bersama-sama dengan ustazah. Yang kedua, kamu boleh membaca hadis dan memahami maksud hadis tadi. Dan yang ketiga, kamu boleh mengetahui apa dia amalan-amalan sedekah yang terkandung di dalam hadis. Hari ini kita akan belajar tajuk baru dalam bidang hadis, iaitu sedekah kunci kebaikan. Okey, semua pelajar ada buku teks, betul tak? Semua orang dah dapat buku teks. Kita buka muka surat 60. Okey, kita baca sama-sama hadis daripada Nabi SAW. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal itsnaini sadaqah, wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha mata au tarfa'u lahu mata'ahu sadaqah, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqah, wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Hadis muttafaqun alaih. Okey, kita tengok apa pula maksud yang disebutkan tentang hadis ni. Okey, sebenarnya hadis ini menceritakan tentang apa dia yang termasuk di dalam sedekah. Antara perkara-perkara yang termasuk dalam sedekah, selain yang kita tahu, senyum, bagi orang duit, bagi orang baju, bagi orang kuih, tu je yang kita tahu sedekah kan selama ni. Okey, hari ni baru kita tahu ada beberapa lagi perkara termasuk juga di dalam sedekah. Okey, kita tengok satu-satu apa dia punya maksud hadis. Okey, sebelum kita pergi seterusnya, kita kenal dulu siapa dia Abu Hurairah ni. Okey, Abu Hurairah orang yang mendengar hadis ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Okey, kemudian disampaikan semula kepada para sahabat. Okey, siapa dia Abu Hurairah? Okey, Abu Hurairah merupakan gelaran kepada dia. Nama sebenar dia bukan Abu Hurairah. Nama sebenar dia Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dusi Al-Yamani. Tapi kenapa dia digelar dengan Abu Hurairah? Sebab dia ni seorang pencinta kucing. Ustazah rasa kamu pernah dengar cerita tentang Abu Hurairah kan? Okay. Abu Hurairah ialah seorang sahabat yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan semula hadis tersebut. Dia dah hafal sebanyak 5,374 hadis Rasulullah SAW. Banyak kan? Baiklah, maksud hadis ni, okey, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, maksud di setiap sendi di tubuh badan manusia ialah sedekah baginya. Maknanya apa sahaja perbuatan kita, apa sahaja pergerakan kita boleh kira sebagai sedekah. Baiklah, yang kedua, kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap hari yang terbit padanya matahari. Maknanya setiap hari kita boleh melakukan perkara yang baik, iaitu sedekah. Ish. Lepaskan tangan tu, Zaza. Nanti koyak. Tak nak. Zaza jumpa buku ni dulu tadi. Yang pertama yang disebutkan dalam hadis, bermula dengan perkataan ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Kamu kurungkan perkataan tu, kemudian kamu tuliskan di situ nombor 1. Maknanya itu ialah sedekah yang pertama yang disebutkan dalam hadis. Sedekah apa ni? Berlaku adil terhadap dua orang yang bergaduh ataupun bertelingkah ni. Maknanya kita nampak kawan kita dua orang gaduh, kita tolong damaikan, kita tolong baikkan, itu dikira sebagai sedekah. Dapat pahala sedekah. Sedekah yang kedua pula, ada pada ayat wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha. Maksud dia kamu membantu seseorang menaiki tunggangannya. Biasanya kita akan bantu orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang sedikit lemah. Contohnya kita bagi tempat duduk pada ibu mengandung dalam bas, dalam kereta api. Kita tolong warga emas lintas jalan, tolong naikkan di atas kursi roda. Kita bantu orang buta lintas jalan.
kita bantu orang-orang yang kurang upaya. Okey, kita bantu dia untuk dia naik ke atas kenderaan dia. Ustazah buat apa ni? Okey. Yang seterusnya, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Kalau tadi kita tolong orang naik atas kenderaan atau memudahkan urusan dia. Okey, yang kali ni juga kita memudahkan urusan mereka iaitu dengan mengangkat barang ke atas tunggangannya. Okey, apa maksud dia? Contoh kita nampak orang bawa barang berat, kita tolong. Ini angkatkan. Cikgu suruh ambilkan buku dekat bilik guru, kamu pergi ambil. Atau nampak cikgu jalan bawa beg banyak-banyak, bawa beg berat-berat, kamu tolong. Mungkin nampak mak kamu buat benda berat-berat, benda susah-susah, kamu tolong. Itu kira sebagai sedekah. Kita sambung seterusnya. Yang seterusnya, wal kalimatu thayyibah sadaqah. Apa maksud wal kalimatu thayyibah sadaqah? Wal kalimatu thayyibah sadaqah bermaksud dan perkataan yang baik ialah sedekah. Maknanya kita sebut perkataan yang baik-baik setiap hari. Antara contoh perkataan yang baik, bagi salam pada orang, nasihatkan orang, kita zikir, kita baca Quran. Itu ialah antara contoh perkataan yang baik. Dah nak pergi mana tu? Okey, ayat yang seterusnya. Wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Okey, maksud dia apa? Maksud dia dan setiap langkah kamu berjalan untuk menunaikan solat ialah sedekah. Siapa-siapa yang pergi semayang tu jalan kaki, makin banyaklah dia punya pahala sedekah dia. Okey, siapa yang naik motor tak dapat ke? Dapat juga. Okey, dikira sebagai sedekah juga bila dia pergi naik motor. Naik kereta tak dapat ke pahala sedekah kalau pergi masjid? Dapat. Cumanya setiap langkah. Maknanya kalau kita jalan kaki, langkah kita lagi banyak. Lagilah banyak pahala kita dapat. Betul tak Cik Sena? Ya. Yes. Nampak tak Ustazah buat apa? Ustazah tadi dah mengalihkan barang yang berbahaya kat jalan. Ada garfu tu tengah jalan. Buatnya motor langgar, bocor tayar motor. Okey, yang ini ada kaitan dengan ayat yang seterusnya iaitu watumitul adza anit tariqi sadaqah. Iaitu kamu mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan dikira sebagai sedekah. Contoh nampak kayu tengah-tengah jalan yang boleh merentangi, yang boleh menghalang laluan orang, kita alihkan, kita dapat pahala sedekah. Okey, Ustazah nak tanya, ada berapa amalan sedekah yang disebutkan dalam hadis? Yang kamu jumpa ada berapa? Okey, yang pertama, berlaku adil terhadap dua orang yang bergaduh. Okey, yang kedua, bantu orang naiki kenderaan dan ataupun mengangkat barang ke dalam kenderaannya. Yang ketiga, mengucapkan perkataan yang baik. Yang keempat, berjalan untuk menunaikan solat. Dan yang kelima, mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan.